but it's never wrong. Guidance is there to light the way to eternal happiness. Day by day. Baik, itu dia para penonton semua, khususnya umat Islam, kita seru untuk sama-sama kita menyambut Malaysia Quran Hour yang akan berlangsung pada 30 Ogos 2023 nanti. Dan insya-Allah pada kali ini, tahun ini juga ada kelainan yang akan dibawakan. Tapi bukan saya yang akan berkongsi kan berkenaan dengan perkara tersebut. Dan bersama dengan saya yang akan memperincikan dengan lebih lanjut lagi, insya-Allah saya dan juga Irfan akan bersama anda pada 30 Ogos 2023 nanti. Dan bersama saya kenalkan iaitu Puan Marhaini Yusof, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ditemani oleh Puan Fifi Nur Adila, merupakan Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi sebagai permulaannya, mungkin Puan Marhaini boleh kongsi kepada saya dan juga para penonton sedikit latar belakang berkenaan dengan Malaysia Quran Hour. Silakan. Okey, terima kasih Sophie. Okey, alhamdulillah untuk Malaysia Quran Hour ni kita dah masuk tahun ke-9. Tetapi yang ini juga adalah merupakan untuk sepanjang tahun. Malaysia Quran Hour adalah 2 program besar terakhir untuk kita support, untuk kita pasakkan surah Al-Insan. Surah Al-Insan, Sophie, adalah untuk memanusiakan manusia, tetapi untuk kali ini dia special. Hidangan kita untuk para pemuda, dan kita akan hidangkan 3 surah. Bagaimana untuk kita menukar mindset kita dengan Al-Quran, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kalau tahun lepas Al-Insan, tahun ni ada kelainan yang dibawakan yang penting untuk membentuk jati diri kita lah kan, menuju ke akhirat, insya-Allah. Baik, jadi mungkin Fifi boleh kongsi jugalah apakah antara naratif yang di bawah MQH ataupun Malaysia Quran Hour pada tahun ini. Okey, terima kasih Sophie, dan insya-Allah seperti Puan Maini cakap tadi, tahun ini kami memfokuskan surah Al-Insan yang mana kita dah gerakkan dari World Quran Hour, Arafah Quran Hour, dan ini adalah antara program kita lah, Malaysia Quran Hour, dan keistimewaannya dan naratif yang kita bawa kali ini adalah surah Al-Insan itu akan ditadabur dengan surah Al-Fatihah dan surah Al-As, yang mana kita tahu surah Al-Fatihah dan surah Al-As, yang mana surah Al-Fatihah itu sendiri menekankan tentang kemahiran. Maksudnya kita memfokuskan kepada anak muda, tak semestinya anak muda, kepada ibu, kepada bapa, kepada upskill kemahiran sebagai pemimpin, sebagai anak-anak dan sebagainya. Itu yang mana kita nak fokuskan dalam surah Al-Fatihah. Dan surah Al-As ini bercakap sendiri tentang karakter, bagaimana kita pemuda sebagai rakyat Malaysia untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Dan akhir sekali kita nak updatekan juga dengan surah Al-As, yang mana kita nak membawa message a sense of urgency tu. Maksudnya kita ni anak muda, kita tak ada banyak masa dah suntuk. Sebenarnya kita semua ni kena bergabung untuk membanyakkan projek-projek legacy. Macam sebelum ni 10 tahun pertama kami kita dah bawa kepada baca, faham dan amal, yang kita bawa tentang awareness sahaja. Dan bila kita masuk 10 tahun kedua ni, sebenarnya kita nak memperbanyakkan lagi projek-projek legacy itu, yang mana inilah call to action yang mana kita nak bawa dalam Malaysia Quran Hour nanti, insya-Allah. Nanti tarabur lebih nanti kita akan dengar di Malaysia lah. Saya pun bukannya R&D untuk berkongsi semua tu, tapi itulah naratif yang kita akan bawa nanti, insya-Allah. Masya-Allah. Jadi ini merupakan satu peluang buat seluruh umat Islam kan, untuk kita membentuk generasi muda dan akhirnya akan membentuk generasi yang akan datang yang lebih baiklah, insya-Allah. Jadi Puan Marhaini mungkin boleh kongsi jugalah, selain daripada kelainan yang dikongsikan tadi, ada 3 surah yang kita akan tadabbur, insya-Allah, dengan bacaannya, insya-Allah, dengan memahami apakah itu surah-surah yang ingin disampaikan. Apa lagi antara kelainan lain, Puan? Tahun ni untuk 10 tahun kedua, ini adalah tahun pertama untuk 10 tahun kedua. Fokus kami lebih garang lagi sikit, garang lagi sikit, di mana kita nak bawakan, kita nak seru ke arah satu kebangkitan. Kalau 10 tahun pertama tu kita lebih fokus kepada satu permulaan untuk baca, faham. Tetapi untuk membumikan Al-Quran tu kita tak ada banyak seruan ke arah situ. Kali ini kita harap dengan, kalau kita tengok ni Sophie, ni je framework kita. Ni framework kita. Maknanya apa yang kita akan bawa adalah Al-As, urgency, dan ni nilai daripada Al-Quran, bagaimana untuk mengubah mindset syukur ke mindset kufur ke syukur. Dan kita nak bukan setakat Quran tu dia
kita baca, kita faham tapi tak ada pengamalan. Jadi yang paling penting sebenarnya kita nak melahirkan projek-projek kebaikan, projek-projek legacy. Kerana itulah gabungan, macam hari ini pun kita ada orang tua, kita ada anak muda. Jadi kita harap maknanya orang tua tu akan memberikan panduan, wisdom apa semua kan daripada Al-Quran juga, dan anak-anak muda ni lah yang akan melaksanakan projek legacy. Jadi fokus kita tahun ni, kelainan kita ada pemuda yang kita fokuskan. Kita tak pernah fokus pada pemuda. Sebelum ni selalunya ramai-ramai je, mass je. Ya, pertama, keduanya kita nak menyeru kepada orang bukan Islam juga untuk sama-sama membina Malaysia berakhlak mulia. Kerana negara ini bukan terbentuk daripada orang Islam sahaja. Betul. Negara ini terbentuk dengan ramai non-Muslim semua kan. Jadi kita harap kita boleh betul-betul satukan hati kita. Okey, kita dah selesai PRN, tetapi kali ini kita ingin fokus kepada membina negara. Betul. Membina negara bukan setakat orang Islam, bukan setakat orang tua, orang muda perlu apa semua. Jadi hasrat inilah yang nak kita bawakan bersama-sama, insya-Allah. Wah, itu dia tanggungjawab yang besar untuk kita semua. Okey, dan juga Fifi, mungkin boleh kongsi jugalah kan, bagaimana sekiranya para penonton yang ingin mendaftar, buat pendaftaran dan juga nak ikuti juga Malaysia Quran Hour ini, bagaimana kaedahnya? Ya. Okey, terima kasih buat para penonton. Untuk pengetahuan semua, Malaysia Quran Hour akan dijalankan pada 30 Ogos. Minggu depan, lagi 5 hari sahaja lagi, kita akan jalankan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya ataupun dikenali sebagai Masjid Besi, dan kami menyeru seramai yang boleh untuk datang berkumpul sama-sama, kita bersatu untuk menukar mindset macam Puan Mahini cakap tadi. Dan sebenarnya untuk siapa yang ingin mendaftar, untuk siapa yang ingin datang, kita ada terpapar di kaca televisyen tu, kita boleh scan di QR code, kita boleh hadir di lokasi perdana, ataupun jika berada di jauh di negeri di Gerindain, anda juga boleh mendaftar hotspot yang mana anda juga boleh mengikuti di lokasi masing-masing ataupun di saluran TV, sebab RTM sendiri menjadi penyiar rasmi kami. Dan untuk pengetahuan semua, Malaysia Quran Hour ni insya-Allah akan disiap oleh 4 stesen televisyen, iaitu TV Al-Hijrah, RTM, Astro dan sebagainya. Jadi itulah saluran-saluran yang kita boleh ikuti, insya-Allah. Penyiar rasmi adalah RTM. Penyiar rasmi adalah Sofi akan bersama kita. InsyaAllah. Sofi dan juga Irfan akan bersama-sama dengan penonton nanti, insyaAllah. Untuk sama-sama kita mendalami dan juga memahami. Kadang-kadang kan inilah antara momen-momen yang cukup penting lah, Puan Marhani kan, untuk kita berhenti sekejap, melakukan rutin harian kan, berehat seketika, orang kata kan, untuk kita fokuskan pula apa yang ingin kita bawakan di akhirat kelak. Jadi sedikitlah yang Puan Marhani boleh kongsikan kepada para penonton untuk kita ambil peluang ini, sebab peluang ini bukan berlaku setiap hari, malah ia berlaku setahun sekali sahaja kan. Jadi peluang keemasan ini perlu untuk kita rebut sama-sama. Okey. Kita ingin menyeru kepada semua rakyat Malaysia, Islam ataupun bukan Islam. Kita ada tempat khas nanti untuk yang bukan Islam, ya, untuk kita raikan, kerana sangatlah momen ini sangat penting pada kita, kerana Al-Quran ada panduannya. Al-Quran ada panduan untuk kita membina negara. Al-Quran ada panduan untuk memanusiakan manusia, untuk yang mungkin dah terhakis sehingga kita nampak bila terhakis tu, kita nampak apa yang berlaku tu kacau bilau juga kan, kata mengata apa semua tu. Jadi kita berharap dengan Al-Quran ada solusi, ada mutiara daripada Al-Quran yang dah terbukti berkesan beribu-ribu tahun dahulu lagi. Jadi kita harap semuanya akan dapat menikmati Islam ataupun bukan Islam bersama dengan kita di Masjid Tuanku Mizan, ataupun kalau tidak mampu berada di Masjid Tuanku Mizan, boleh hadir di lokasi-lokasi terdekat di negeri, kerana semua negeri ada lokasi utama. Nanti boleh refer dekat Facebook Quran Hour kat mana lokasi yang boleh pergi. Kalau tak, kita harap dapat sama-sama menonton di RTM antara pukul 12 hingga pukul 1. TV Hijrah, Astro, Oasis, banyak lagi lah yang kita boleh dekat digital juga. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Walau mungkin kita nampak setahun sekali je Malaysia Quran Hour, tetapi sebenarnya Malaysia Quran Hour tak berakhir di Malaysia Quran Hour. Dia ada penerusan
projek-projek kebaikan sehingga insya-Allah kita targetkan pada tahun 2078 insya-Allah Malaysia akan lebih baik lagi dalam misi kita untuk mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Malaysia berakhlak mulia. Itu hasrat kita. InsyaAllah. Jadi itu dia Fifi, mungkin ada sedikit pertambahan daripada Fifi sendirilah kepada para penonton untuk kita memahami dan mendalami Al-Quran di sendiri. Ini antara peluang utama buat kita semua, bukan saja seperti yang dikongsikan oleh Puan Maharani, bukan saja umat Islam, tetapi yang bukan Islam juga turut serta sebenarnya untuk memahami, juga mendengar tadabbur Al-Quran. Ini satu perkara yang orang kata menunjukkan Malaysia itu sendiri kan. Maksudnya walaupun kita mungkin berbeza agama dan juga bangsa, tetapi kita tetap bersatu dan cuba untuk memahami antara satu sama lain. Okey, terima kasih. Okey, saya juga harapan saya nak menyuruhlah, tadi Puan Maharani dah menyuruh seluruh rakyat Malaysia, saya selaku pemuda, saya nak menyuruh seluruh anak-anak muda di luar sana bersama ibu, bersama ayah untuk sama-sama kita memanai Hari Kebangsaan kita pada tahun ini dengan pemahamanlah daripada surah Al-Insan, surah Al-Fatihah, surah Al-As, mana ini adalah orang macam Puan Maharani cakap, ni adalah mutiara yang sangat-sangat mulia. Kita nak mendalami Al-Quran, macam mana Al-Fatihah bercakap tentang meningkatkan kemahiran, tentang masa, tentang cara-cara kita nak membina diri kita menjadi insan yang lebih berakhlak mulia dan sebagainya. Jadi inilah peluang untuk sama-sama kita hadir, untuk sama, sebab pepatah ada mengatakan syubanul yam rijalul gha, yang mana pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok, dan kami sebenarnya sebagai pemuda kami tidak boleh bergerak sendiri. Kami perlu bergandingan dengan orang yang lebih senior. Macam saya bergandingan dengan Puan Maharani. So jadi sebab itulah macam kita anak-anak, kita punya coach adalah ibu dan ayah. Macam nanti kat Malaysia Quran Hour nanti pun pentadabburnya kami gandingkan antara orang tua dan orang muda, yang mana orang tua itu adalah murabi kepada pentadabbur muda sendiri. Itu saya nak menyuruh untuk sama-sama kita meriahkan dan kita memanai Hari Kebangsaan kita di Malaysia Quran Hour nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi yang tak berkesempatan pun jangan risau, ada online platform. Betul. Online juga untuk sama-sama kita memperdengarkan sekejap sejam saja, insya-Allah. Untuk sama-sama kita memahami dan juga tadabbur, memahami apakah antara intipati daripada surah, beberapa surah tadilah, antara Al-Fatihah tadi, Al-As dan Al-As. InsyaAllah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, iaitu Puan Maharani Yusof, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Terima kasih banyak, Puan. Dan turut juga terima kasih kepada Fifi Nur Adila, merupakan Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. InsyaAllah moga Allah ganjarkan pahala yang cukup besar buat kalian semua. InsyaAllah. Ini merupakan satu program yang cukup besar. Jadi sama-sama kita membawa umat Islam dan juga yang bukan Islam untuk memahami apa antara intipati Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah.